Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Far'un law qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakan fi rak'atin bal yufariquhu wa yusallimu aw yantaziruhu ala al-mu'tamad. Situ rasanya kita. Ya, dari sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah, syukur kita nikmat hidup masih Allah Taala beri, syukur kita dapat Islam, dapat iman, diberikan kita kesihatan, kelapangan masa untuk boleh hadir pagi ini meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fathul Mu'in ni, insya-Allah. Kalau ikut apa yang kita nak sambung ni, masih bicara dalam bab kaedah kita berjemaah tak sah seseorang makmum yang dia mengikut seseorang imam yang imam ini makmum mengiktikadkan membuat perkara yang membatalkan ataupun dia sembahyang yang dibuat oleh imam itu pada intikad makmum itu adalah sembahyang yang batal. Itu atas prinsip. Baik, di atas kaedah itu yang kita nak sambung far'un ni. Lau qama imamuhu li ziyadatin, kalau berdiri oleh imam seorang makmum li ziyadatin kerana dia bangun ni, bangun pasal apa? Li ziyadatin kerana ada pertambahan rakaat. Betul, situ kan? Muka surat tengok lagi, saya tak pegang hak terjemah tu. Sorry, tak boleh nak sebut muka surat. 110 yang baru, perenggan 659. Okey. Jadi kalau imam bangun untuk rakaat yang tambah, rakaat tambah ni maksudnya rakaat yang lebih daripada bilangan rakaat yang sepatutnya itu rakaat yang wajib dibuat. Katalah 4, dia naik ke 5. Contoh diberi ka khamisatin, seperti rakaat ke-5. Dan dia imam ni naik rakaat ke-5 ni walau sahwan, sekalipun dia bangun itu atas jalan lupa. Okey, itu tang imam. Baik, kita selesai dulu tengok dengan apa yang ada kat kita. Imam kita tengah ikut ni, kita sedar ni imam ni dia naik rakaat ke-5. Soal, apa kita nak buat makmum? Tunggu. Bukan ikut ke? Dah kita sedar dia salah, tak boleh ikut. Kenapa tak boleh ikut? Dah tahu salah. Kalau ikut juga, bila batal? Bila ikut. Bila ikut dan kita ikut tu dalam kondisi kita memang tahu itu adalah rakaat ke-5. Okey. Jadi yang tu permasalahannya, kaedah kita dia buat benda batal tu. Kalau memang dia buat benda batal kan. Tapi mestilah kita tanggung, dia takkan saja-saja nak naik ke-5. Naik ke-5 saja-saja. Memang imam ni imam bodoh, tak boleh jadi imam patutnya. Mestilah naik, dia terlupa. Baik, jadi tu yang kata walaupun terlupa, sekalipun terlupa, macam mana pun disebab kita tanggung dia lupa, sembahyang dia tak batal. Macam mana pun kita tetap tak boleh ikut dia jika kita memang sedar bahawasanya itu adalah rakaat kelebih. Atau dia kata lam yajuz lahu mutaba'atuhu, tidak harus, maksudnya haram kata makmum, lahu li makmum mutaba'atuhu, ikut akan imam. Pasal apa? Pasal itu rakaat lebih. Dan tak boleh ikut imam ni walau masbuqan, sekalipun makmum ni masbuk. Walau kana al-makmumu masbuqan. Kalau ikut masbuk, imam bagi salam lagi, itu buat macam mana? Naik tak? Okey, yang ni imam dah naik. Naik je lah, memang kita kena naik pun. Macam tu kan? Tidak. Tidak. Pasal apa? Sepatutnya bukan naik. Sepatutnya dia tahiyat akhir. Dia salah. Bila dia salah macam mana? Kita tak ikut hak salah. Walaupun sepatutnya kita kena tambah. Memang sepatutnya kena qiyam. Tapi qiyam kita atas peraturan, atas prosedurnya mestilah ada tahiyat akhir dulu nanti bersama dengan imam. Tapi imam sekarang telah tersalah. Dia telah menambah rakaat ke-5.
kita walaupun masbuk, selagi dia bagi salam kena tambah, kita tak boleh ikut imam tu. Apa nak buat? Okey, ayat dia betul, tunggu. Satu, sedarkanlah diri kita dalam keadaan sembahyang. Yang prinsipnya ialah kena tunggu. Jadi kalau katalah kita pun hayal macam ni juga. Tu macam mana pun dia nak sebut ni. Kalau ikut hayal tu sama hayal, kita tak boleh nak buat keputusan. Kita pun tak ada sangka apa-apa kat dia kan. Dah dia naik, kita pun naik lah. Jadi sama-sama dalam keadaan hayal. Jadi dari sisi hukum, tak adalah batal kat kita kalau kita bangun dalam keadaan kita pun syak. Kata pun kita tak sedar bahawasanya itu adalah rakaat tambahan. Baik, jadi asalnya, kalau kita memang sedar, imam tu naik yang kelima adalah lam yajuz lahu mutaba'atuhu wala masbuqan, sekalipun makmum ini masbuq. Itu satu. Au syakan fi rakatin, ataupun makmum ni syak pada rakaat. Makmum memang syak pada rakaat, tapi imam bangun tu adalah memang bangun rakaat yang memang kelima. Kita memang tak boleh ikut dia. Sekalipun kita sendiri katalah ada keadaan syak, tapi kalau memang kita tahu yang tu naik tu ialah ziyadah, memang kita tak boleh ikut. Habis itu dia syakkan fi rakatin pada satu rakaat. Macam mana kita nak taswir? Baik, jadi antara kaedah dia bila dalam keadaan macam ni, apa kena buat? Ikut memang tak boleh. Bahkan ini adalah sepatutnya tindakan dibuat. Pertama, yufariquhu, mufarakah ya makmum hu imam. Satu pilihan. Wa yusallimu, dan bagi salam ya makmum. Jadi faham bagi salam tu apa? Mufarakah, lepas tu bagi salam. Tahiyat dululah. Tu dia tak cerita tahiyat pun. Oi, faham lah weh. Masuk kata mubarakah tu, mubarakah dari sisi sudut qiyam. Tapi tahiyatlah dulu. Lepas tu selawat dan Nabi. Itulah apa baca lah, apa sepatutnya kena baca atas kata bacaan. Ada yang hukum wajib, ada yang hukum sunat. Sunat hay'ah di situ, ada abaat di situ, ada sunat hay'ah di situ. Dengan doa-doa apa sepatutnya. Lepas tu baru bagi salam. Jadi yang lain tu tak payah disebut. Kalau kita belajar uslub tafsir, ini dia panggil kalam ijaz, kalam ringkas. Ringkas tu maksudnya pasal disebut yufariqu wa yusallimu. Dia mufarakah tu bagi salam. Dah. Kalau ikut sepatutnya dia bukan waw tapi fa. Tapi datang dengan waw tu nak menunjukkan kata mufarakah salam. Sepatutnya yufariquhu fa yusallimu. Lepas mufarakah baca apa sepatutnya, kemudian baru bagi salam. Macam mana pun tuan-tuan tak faham apa saya sebut fa ke waw ke, diam je lah. Tu kena dengan Arab sikit saja sebut ke Arab. Pasal fa tu dengan makna tartib wa tarakhir, dia dengan makna after that. Dan bila after that tu mesti ada something yang kena buat yang ikut uruf biasanya. Tapi kalau dengan waw, dia boleh makna buat kemudian, makna selepas, makna bersama-sama. Dia tak menunjukkan ada makna tertib. Tapi kalau fa dia mesti makna tertib. Dan mestilah ada apa yang kena buat sepatutnya sebelum buat beri salam. Baik. Yang tu satu hal lah sikit ke kaedah bahasa Arab tu. Ada fa atau dengan waw mutlaqil jami, ada dengan waw, ada dengan fa dipanggil ditertib wa taqib. Baik, jadi pilihan pertama adalah mufarakah dengan imam yang tambah rakaat tu, yang sewil tu. Istilah sewil pasal dia buat silap. Ataupun pilihan kedua bagi makmum ialah yang taziruhu, yang hendaklah menanti ia makmum hu ke imam. Tunggu macam mana? Tunggu dalam keadaan duduk tahiyat. Tahiyat buat macam mana? Bacalah dulu. Lepas tu imam dia silap. Tu tang silap dia satu hal lah. Bila dia berdiri dia salah, kalau dia memang sedar buat macam mana, imam dia kena turun lah kan. Kalau dia tak mau pakai makmum ni, atau dia aku betul makmum yang silap, macam mana ada bab yang kita dah bercakap dulu. Jadi dia selesaikan sembahyang dia sampai dia tahiyat akhir, boleh kita dalam keadaan masih setia menunggu. Boleh. Jadi siapa yang setia, teruskanlah kesetiaan anda. Bolehlah bahasa itu kan. Dari segi boleh. Ala muktamad, dia atas muktamad. Jadi ada dua kaul situ lah. Bukan dua kaul, dua cara penyelesaian. Mufarakah atau mau tunggu. Sikit soal nak pilih mufarakah ke pilih tunggu? Tu isap tu yo, boleh. Macam mana pun sikit soal, mana afdal? Tunggu afdal. Pasal masih mengekalkan jemaah dan kita masih mengekalkan kondisi
berjemaah daripada awal takbiratul ihram sehingga memberi salam. Lagi term panjang, lagi besar pahala. Tapi penantian satu penyiksaan. Okay. Sikitlah guna bahasa-bahasa itu kan. Itu bahasa orang muda tu. Tapi seksa juga tunggu dulu. Apalah imam ni tak turun-turun lagi. Masa tunggu tu lama. Macam mana pun isap sayu. Whether yang untuk want to form mufarakah it him ataupun nak tunggu. Macam mana pun tunggu lama tu dia ada pahala menunggu. Macam mana pun sikit tanya. Nak buat apa masa tunggu? Antara yang disyariatkan ialah doa. Doa apa? Sebaik-baiknya doa al-maksur. Doa apa yang pernah belajar dah dalam bab dulu ada. Doa apa yang pernah tahu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari segi doa boleh, dari segi doa boleh. Macam mana pun antara doa yang disuruh lepas tahiyat akhir, doa selepas tahiyat akhir lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya lagi. Habis-habis tak kerti kan biasa dengar doa macam ni kan. Ya muqallibal qulub. Okey? Sabbi ta'ala dinika wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub. Imam tak turun-turun lagi. Tak habis-habis lagi. Ya muqallibal qulub. Baca dah. Pasal kita setia menunggu kan. Dah habis tahiyat. Tahiyat kan ni lah. Sebelum doa tu tahiyat dulu. Pasal tahiyat tu yang rukunnya. Tunggu imam turun baru tahiyat. Kalau ikut dari segi boleh. Tapi kalau ikut dari segi keutamaan baca doa tu, bacalah hak rukunnya dulu, lepas tu baru istilah intidhar, dan memang tertib doa pun duduk di belakang. Baru tahiyat, bukan tahiyat doa dulu baru tahiyat, tapi tahiyat dulu baru doa. Jadi tertib tu dipelihara. Macam mana pun dari segi kalau tak tunggu juga, masih kesetiaan nak membaca bersama imam. Bila imam duduk tahiyat akhir pun nak baca, it's up to you. Tapi itulah dari segi afdal, tak afdal kalau ikut kita membaca tahiyat itu lepas tu berdoa. Kalau ikut itu adalah lebih besar keutamaan berbanding dengan kita berdoa dulu lepas tu imam tahiyat lagi baru kita tahiyat. Okey, siap. Jadi ada dua pilihan situ. Kalau kita tahiyat doa imam baca tahiyat kita baca lagi sekali. Baca lagi tahiyat tu. Dari segi keharusan baca ada. Tapi kalau ikut tak ada tuntutan lah, baik berdoa. Melainkan kita syak. Syak. Okey. Okey. Imam dah duduk tahiyat, baca tahiyat sekali lagi. Repeat sekali lagi. Dari segi boleh, harus baca. Itu yang saya kata kalau kata tahap dia macam ni. Kita dah doa, imam duduk tahiyat. Tadi baca tak baca tahiyat tu? Wajib bacalah tu. Masa tu wajib baca. Macam mana pun dari segi hukum ada keharusan baca. Nah, kalau seingat saya tak ada sunat mengulang. Bila tak ada sunat mengulang maksudnya kita memang dah baca, kita memang sedar, kita dah baca. Jadi dari segi baca boleh, tapi kalau ikut kalau doa ada tu lebih baik teruskan baca doa tu daripada mengulang semula tahiyat. Okey. Ya. Dah berdoa dalam solat tu baca tak juga selawat mula-mula. Macam kita berdoa kat luar. Adakah terus dia? Bagus soalan tu. Kaedah dalam sembahyang ni dia doa tak perlu dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika. Itulah maksudnya ya. Tak payah dah. Kalau dalam solat ni dia memang tak payah ada mukadimah alhamdulillah selawat dan salam. Sekali penutup pun sekali habis-habis baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Solat tak payah dah. Masa sujud pun macam tu juga. Ya, betul. Bagus soalan tu. Best soalan tu. Pasal kadang-kadang memang ada orang dia nak jaga adab-adab doa tu kan. Jadi dah jaga ala-ala adab doa dalam sembahyang pun jaga jugalah. Jadi dia pun mukadimah alhamdulillah salawat salam, tutup pun salawat dan salam juga. Bagus dia orang ni, faham lebih Ini macam mana pun dalam solat tak ditutup. Pasal seingat saya dalam bab solat ni, dia pasal solat tu sendiri dah ada istilahnya doa. Dia memang maqam doa. Jadi doa ialah tanpa perlu ada mukadimah dan penutup.
Kalau kita perhati sikit, kita duduk antara dua sujud, doa tu Rabbil Fili kan. Ada alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak ada tu, betul lah tu. Betul lah tu. Betul lah tu. Doa Iftitah tak ada alhamdulillah Rabbil Alamin tak? Betul. Okey, siap. Tapi betul soalan tu, kadang-kadang orang tertanya-tanya je. Nak ikut adab doa tu, dengan mukadimah dan penutup. Okey. Okey, selesai tu, mudah je rasanya. Jadi pilihannya sama ada tunggu ataupun mufaraqah. Wala qudwata bimuqtadin. Okey. Yang ni satu lagi panduan dan kaedah atau syarat untuk lihat kebolehan ikut seseorang imam. Wala tasihu qudwah bimuqtadin. Tak sah qudwah bimuqtadin dengan orang yang mengikut. Bahasa mudah muqtadin ni dengan makmum. Kita ikut imam, tapi imam tu dia pun makmum. Maksudnya dia bukan imam betul. Okey. Kita ikut imam tu yang dia makmum merangkap imam. Kita buat dia jadi imam. Tu tak boleh. Jadi tak boleh ikut makmum yang dia pun makmum, untuk kita nak lantik dia jadi imam. Tak boleh. Jadi mesti siapa imam dia, itulah imam kita. Dan kalau kita buatkan juga dia sebagai imam, dari sisi hukum batal solat. Batal solat. Dan batal, tak sah solat, tak sah. Kita memang tahu dia makmum, tapi kita niat bukan ikut imam sana, niat ikut orang sebelah. Kecuali atau orang depan. Imam depan tu telah selesai sembahyang. Dan yang makmum tadi bangun. Okey. Kita pun belakang. Ya. Ikut dia. Itu istilahnya mengganti imam yang telah tamat perkhidmatan. Pasal dia bagi salam, sajalah guna bahasa-bahasa itu dah kan. Jadi dia bagi salam yang pertama tu dah habis dah hubungan imam makmum. Macam mana pun ada sunat-sunat apa kita dah bercara. Dia bagi salam kedua, bangun sama-sama kita masbuk ni. Itu kita undur belakang. Itu istilahnya mengganti imam. Istikhlaf namanya. Jadi sah boleh. Ya, ada hukum sunat. Ya, ada hukum sunat. Tapi kalau makmum tu ada 2-3 orang, kita nak pilih seorang, jadi kena khasatkan aku pilih yang ini. Yang ni. Kita pilih yang ini. Kena khasat. Tak, kalau ikut di sisi kaedahnya cukup dengan kita mundur ke belakang dan kita meniatkan, kalau orang selalunya yang di sebelah lah kan. Selalunya kalau ikut tu di sebelah yang sebelah, macam mana pun keharusan kita untuk menentukan orang di depan atau di kanan, di kiri. Macam mana pun posisi yang paling baik untuk kita sebagai makmum ni ialah orang yang di kiri kita tu kita jadikan sebagai imam. Baru nanti kita menganan kan di pihak imam kan. Soalnya bacaan itu tak sebagai yang belah kanan kita ni. Kita nak ikut yang belah kanan tu. Kata ustaz belah kanan saya. Okey. Ini rasa siapa. Siapa-siapa tak kena. Pakai sujud pun nampak betul kan. Itu salah. Okey. Dari segi keharusan tu boleh. Dan kalau memang kalau ikut kaedahnya macam ni. Pasal kalau ikut selalunya kita berundur, kita memang niat orang sebelah lah kan. Dan memang boleh macam ni. Kita berundur, kalau kita berundur dan kita nak ikut tu orang di sebelah kiri. Dan kita tentukan ni imam. Dengan ta'yin gitu. Sah, dah boleh. Itu kalau kita sebut ke belakang kan. Ataupun kita tengok ada orang depan dia pun masbuk juga. Kita bukan ikut orang kiri atau kanan, tapi orang ni depan. Dan kita ta'yinkan, aku nak ikut orang ni. Orang ni, ta'yin tu. Maksudnya ta'yin pun tak payah sebut lah. Istilahnya niat, kosot je tu. Nak ikut imam ni. Yang ni imam. Jadi kita ikut, follow lah dia. Kita follow dia tu, dari sisi hukum boleh. Dan memang dari sisi hukum dalam masalah istikhlaf ni, pasal dia siapa-siapa boleh keberangkalian jadi imam. Jadi kalau kita duduk sebagai, kita niat aduh je lah. Jadi yang ni tak perlu berundur. Kalau kiri kanan, pasal nak jaga kaki tu, jangan terkedapan daripada imam, berundur sikit, kena, istilah memang kena ta'yin lah kanan ataupun kiri. Untuk menunjukkan imam. Berganda kepala. Yang pertama 27, yang ini 27 itu pasal. Saya tanya lah bukan tak kan. Ya. Dari segi kaedahnya dia istilahnya bertambah 27 tu tidak lah. Tapi istilahnya menyambungkan hayat berjemaah. Jadi kalau tadi masbuk ada tinggal 1, kalau 3 dia 4 rakaat dah kurang 25%. Macam tu lah, katalah gitu kan. Dah guna bahasa itu, saya guna bahasa model-model juga lah kan. Jadi dengan kita berundur, istilah berganti imam,
Maksudnya menyambung jangka hayat tu, jadi akan ada ziyadah 25% lagi lah. Maksudnya tamamlah kita sampai belakang nanti ada hukum masih ikut imam. Cuma bila ada proses peralihan macam tu, dia tak sama macam mana pahala orang yang ikut imam yang daripada first yang tengah tak bertukar. Ya. Itu memang sebaik-baik keadaan lah. Jadi tak boleh kita yang memang kita tahu dia makmum, kita jadikan dia sebagai imam. Dari sisi hukum tak sah. Jadi tak sah maksudnya bila ternyata dia itu makmum, batal ya, bukan mufarakah. Jadi yang kena faham sedikit perbezaan antara mufarakah dengan batal dan kena sembahyang semula. Pasal kaedah-kaedah bila imam ni bila ternyata dia adalah orang yang batal, kaedah dia bukan mufarakah, tapi kaedah dia ialah sembahyang semula. Takbiratul ihram semula. Pasal dari si awal lagi hukum tak sah, cuma kita tak tahu kondisi dia. Katalah misalnya kita main lambat tengok orang duk jemaah ni. Jemaah pun macam-macam hal, kata dah ramai ni. Kita pun angkat takbir, kita memang niat orang ni jadi imam ni. Tengok-tengok dia pun bukan imam. Dia adalah makmum yang depan tu lagi adalah imam. Macam mana? Kita niat orang ni jadi. Kita sangka dia makmum. Kita sangka dia imam. Kita nak jadikan dia imam. Sangka kita mungkin dia sembahyang seorang. Rupanya dia adalah makmum kepada imam dia depan sana. Jadi batal. Kita batal sembahyang. Jadi tengok. Bukan dia takbir. Orang depan tu takbir, kawan ni ikut. Ternyata yang tu adalah makmum. Batal sembahyang, takbir lain. Nak sebut tak kata bukan mufarakah. Ataupun bukan istilahnya ganti. Imam sana rupanya. Ikut imam tu lah. Rupanya yang ni makmum. Tak, batal sebenarnya. Jadi hukumnya batal. Pasal apa? Kita salah mentakyin siapa imam. Yang imam itu tak layak boleh jadi imam. Dan kita dah tersalah. Walaupun tersalah, dari segi kaedah ibadat, kalau tersalah sekalipun, batal sembahyang. Pasal ternyata orang yang diikut adalah orang yang bukan dalam status yang boleh jadi imam. Pasal dia adalah status makmum. Tapi kalau sekiranya imam yang pertama tadi, kita rasa bacaannya tak berapa betul. Masa imam yang depan dia tak betul. Baik aku berimam kat makmum ni, aku kenal makmum ni bacaan dia bagus, pasrah dia bagus. Menggantikan kerana itu kita anggap tak berapa betul bacaannya. Itu tak boleh. Tak boleh juga. Pasal kaedahnya selagi makmum tu dia masih ada imam yang dia ikut, tak sah untuk kita lantikkan dia sebagai imam. Prinsip politiknya sikit, dah ada kepimpinan dan pemimpin, jangan lantik pemimpin lain. Sekali dia jatuhkan. Ya. Kau nak bunuh tu dulu, bunuh karakter dia lah. Ya, memang prinsip kita ajar itu. Prinsip jemaah ni dia ada mengajar prinsip politik lah. Prinsip kepimpinan. Sembahyang tak. Ialah kita sembahyang ni, dapat imam, kita tahu lah imam tu mestilah yang depan sekali kan. Jadi kalau yang ada ni boleh jadi kalau yang boleh ikut imam-imam. Sebab kita tahu kita sembahyang jemaah, mestilah imam yang Di depan tu. Tidak lah. Kalau dengan soalan tu tak ada lah. Maksudnya kita sembahyang memang imam hak depan tu. Adakah boleh jadi kita akan niat ikut makmum? Aduh, tidak lah. Tapi siapa yang otak tak apa betul, yang imam duduk depan, kita nak pergi ikut makmum? Boleh faham kan? Oh, betul ke? Tanya orang perempuan ni? Betul juga. Sila saya. Betul. Tak, saya tak terfikir tu. Pasal tak rasa kan yang bertanya tu perempuan. Okey. Tak, sorry. Betul, saya tak sangka itu pun. Pasal rasa saya tak ada masalah kan. Ya betul. Tapi kalau orang perempuan ni, kalau dia sembahyang, memang kadang-kadang yelah, dia tak takyin lah siapa nama imam tu kan. Tapi dia niat sebagai makmum. Tapi mesti atas kata sekurang-kurangnya dia akan intikad imam itu yang duduk depan sekali lah. Walaupun bahasanya mata dia tak nampak. Dia dengar bunyi takbir saja. Tapi kecuali dia niat ikut imam, mesti imam tu yang duduk takbir mula-mula tu, ikut imam yang tu. Kalau itu maksudnya sah. Pasal dari sisi hukum berjemaah ni tak wajib mentakyinkan imam. Istilah takyin ni sebut nama dia. Nama imam ni Imam Buhamid masjid kita ni Imam Hafizullah. Nama pun tahu sebut. Memang nama dia Hafizullah pun. Tapi tak wajib saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut Imam Hafizullah.
Allahu Akbar. Dari segi hukum tak wajib mentakyirkan dia. Macam mana pun di atas kaedah kita nak berjemaah tu cukup dengan imam, dan kita memahamkan imam tu ialah yang takbir awal tu. Dari segi sah. Cuma jangan ginilah. Macam situasi tadi lah kan. Yang imam ni kita dengar macam tak apa suka dengan imam ni. Imam ni pun macam tak apa sedap sikit. Kita tengok ada dalam sebagai tu, aku niat ikut tu. Yang hak belakang tu. Jadi yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh lah. Yang tu kot kan, saya tanya soalan itu tak. Jadi boleh ke jadi hal itu kalau memang dia niat ikut makmum tu memang tak sah. Okey. Baik. Jadi tak sah dia ikut dengan seorang makmum walau timalan, sekalipun boleh tanggung dia ni makmum atas jalan ihtimal. Maksudnya boleh jadi dia ni makmum. Sekalipun begitu. Wa in bana imaman, sekalipun nyatalah imam itu adalah imam sebenarnya. Dia bukan makmum. Tapi kita boleh jadi dia tu makmum. Dan kita mengikut dalam keadaan boleh jadi dia tu boleh ihtimal dia tu makmum. Kita boleh jadi kata boleh menyangka dia tu adalah makmum. Tu bahasa disebut ihtimalan ni boleh ihtimal. Boleh ihtimal ni maksudnya keberangkalian jadi makmum tu ada. Katalah misalnya duduk berbaris dalam sof ni. Panjang. Boleh jadi katalah macam ni, imam bagi salam. Kita pun takbir Allahu Akbar. Kita niat ikut yang ni. Boleh jadi katalah depan tu pun ada orang berdiri juga. Boleh jadi orang ni sagi dia niat orang depan dia sebagai imam. Katalah gitu. Kita ada sangkaan macam tu. Di atas jalan ihtimal. Boleh jadi keberangkaliannya. Tengok-tengok bukan pun. Memang dia tak ada nak ikut imam orang yang depan dia untuk jadikan imam. Selepas imam yang betul-betul itu bagi salam. Katalah itu. Tapi kita ada ihtimal macam tu. Jadi kalau kita ada zon macam tu, tak sah ikut. Jadi jangan ada apa-apa sangkaan macam tu. Sekalipun kata dia, wa in bana imaman. Sekalipun tengok memang orang tu sebenarnya dia imam. Dia tak pun niat jadi imam yang dia nanti akan bertaraf sebagai makmum. Sekalipun macam tu. Jangan ada kita ada apa-apa ihtimal dia tu boleh jadi imam. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Salah sebut tadi. Jadi mana Ustaz? Ini depan imam, satu barisan makmum. Kata lelaki sekali tu makmum, tapi makmum ni tak ikut imam. Dia sembahyang sendiri. Okey. Jadi adakah sah kita mengikut imam yang tak makmum yang tak berimam kepada imam depan ni, jadikan dia tu sebagai imam kita? Kerana dia tak ikut. Tak ikut imam yang tu. Ada benda dia tak setuju lah. Yang tak setuju, dia tak ikut. Ya. Jadi kita ikut dia yang tak ikut ni. Ya. Bagus soalan tu. Kalau dengan kaedah yang disebut ni, dia yang tak boleh ikut tu makmum seseorang yang boleh ihtimal dia ialah makmum. Kalau memang dia bukan istilahnya boleh ihtimal. Kalau kata boleh katalah kita kenal orang ni. Orang ni memang tak ikutnya imam ni. Memang confirm tak ikutnya, kita pun ikut dia. Warna lain. Pasal warna lain atau seumpamanya. Yang tu memang sah kita ikut pasal kita memang tahu dia memang tak akan ikut imam tu. Katalah macam tu. Katalah orang ni, dia ni memang kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang dia tak ikut. Boleh jadi dia ikut, boleh jadi yang tu yang dipanggil ihtimal tu. Ihtimal tu maksudnya ada keberangkaliannya dia ikut imam, ada keberangkaliannya dia tak ikut imam. Boleh tak kita ikut dia? Tak boleh. Sekalipun sebenarnya dia tak ikut imam tu. Melainkan kalau atas situasi jadi lah, kita memang tahu ini colour ni hijau, dia tak ikut biru. Memang kita kenal lah. Dia pun memang dia kasih itu. Aku kalau yang ni aku tak pernah ikut dia. Aku belakang main seorang je, tak pernah pun. Jadi kita pergi belakang, kita niat dia. Gaya je ikut. Gaya yang macam ikut, tapi memang tahu dia ikut pasal kita kenal dia. Memang kita yakin dia bukan apa-apa. Boleh. Tu boleh. Tapi itulah, kalau ikut biar buat jemaah lain, duduk sebaris buat apa? Gentleman lah sikit. Sebab dia seorang je. Sebab dia seorang je. Kepakatlah dengan kita lagi kali. Okey. Tapi best soalan tu. Baik, wa kharaja bi muqtadin man inqata'at qudwatu. Baik. Dan terkeluar kata dia dengan makmum man inqata'at qudwatu, man sesiapa yang terputus oleh kemakmumannya. Bolehlah bahasa
Kemakmumannya. Maksudnya status dia jadi makmum itu dah terputus.